Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih. Bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan sudah tentu untuk waktu ini banyak perkara untuk kita beri fokus dan juga tumpuan kita, termasuklah berkenaan dengan percaturan politik yang bakal kita saksikan dalam PRU 15 kali ini. Dan pada masa sama, bagaimana kita ingin memahami dari segi aspirasi rakyat berkenaan dengan pembentukan kerajaan yang bakal berlaku pasca pilihan raya kelak. Dan sudah tentu ini antara kajian untuk saya kongsikan waktu ini, kajian yang dilakukan oleh O2 Malaysia Ilham Center bersama dengan Astro Awani serta 5 media utama negara. Dan sudah tentu antara persoalan yang wujud ataupun yang ditanyakan kepada orang ramai adalah berkenaan dengan apa yang rakyat mahu pada PRU kelak, di mana kita nampak secara jelas Pakatan Harapan mempunyai pilihan yang tinggi di situ, iaitu 38%, Barisan Nasional dalam 27% dan lain-lain di bawah 20%. Baik, ini satu perkara, tetapi bagaimana dari segi pilihan parti? Ini antara perkara yang penting untuk saya bawa dalam perbincangan hari ini. Pilihan rakyat dari segi pilihan parti itu sendiri, 39% menyatakan mereka memilih Pakatan Harapan. Barisan Nasional 26%, Perikatan Nasional 17% dan lain-lain semuanya di bawah 10%. Baik, kalau kita bercakap berkenaan dengan kerajaan campuran, apakah kerajaan yang bakal dibentuk kelak? Bagaimanakah rupanya kerajaan itu dan juga apakah aspirasi rakyat dari segi pembentukan kerajaan campuran ini? Ini antara yang dinyatakan. Soalan yang dikemukakan kepada responden adalah, sekiranya tiada parti mampu menjadi kerajaan secara sendirian, apakah bentuk kerjasama antara parti gabungan yang anda inginkan bagi menubuhkan kerajaan selepas PRU 15? 80% menyatakan, penyokong Barisan Nasional menyatakan bahawa mereka bersetuju untuk gabungan antara BN dan juga PN. 81% penyokong PN menyatakan mereka mahukan ataupun kerjasama itu boleh diwujudkan antara BN dan juga PN. Baik, seterusnya dari segi Pakatan Harapan pula, 47% penyokong Pakatan Harapan mahukan kerjasama di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Namun, peratusan yang lebih tinggi melibatkan penyokong Pakatan Harapan di sini, 52% mahukan kerjasama di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Baik, saya ke slide seterusnya. Kalau kita bercakap soal muda, parti muda, 33% penyokong parti muda mahukan BN kerjasama dengan Pakatan Harapan. Namun, 55% angkanya jauh lebih besar penyokong muda mahukan PN dan juga PH. Ini antara dapatan yang hasil kajian yang dilakukan. Baik, melibatkan negeri Sarawak pula, bagaimana dari segi penyokong gabungan Parti Sarawak GPS? 35% penyokong GPS menyatakan mereka sedia kerjasama di antara BN dan juga Harapan. 20% mahukan PN, Perikatan Nasional dan juga Harapan. 45%, peratusan terbesar di sini mahukan kerjasama di antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, di mana bermakna GPS kebanyakan ataupun majoriti penyokongnya 45% mahukan pembentukan kerajaan sebegini. Jadi, bercakap soal GPS, saya nak terus sahaja bersama dengan wakil Astro Awani di Sarawak, Fadilah Sulaiman. Fadilah berada di Kuching ketika ini. Fadilah, mungkin boleh kongsikan dari segi pemantauan, pemerhatian serta menemu bual orang-orang politik, aspirasi rakyat berkenaan dengan bercakap soal gabungan parti politik ini. Betul. Baik, terima kasih Haris. Jadi kalau kita bercakap mengenai perikatan ataupun coalition, untuk konteks di Sarawak ini ingin saya kongsikan dulu apa jenis coalition yang ada di negeri Sarawak ini yang akan bertanding untuk PRU ini. Yang pertamanya yang kita sedia maklum ialah gabungan Parti Sarawak iaitu GPS yang mempunyai 4 parti komponen tempatan iaitu PBB, SUPP, PDP dan juga PRS. Dan selain itu kita ada 3 lagi. Yang satunya ialah Pakatan Harapan, DAP, PKR dan Amanah Sarawak. Dan selain itu
itu kita juga ada gagasan yang disertai oleh PBDS, Aspirasi, Sedar, dan yang keempat adalah Parti Sarawak Bersatu dan juga Parti Bumi Kenyalang yang akan bertanding menggunakan logo PSB pada PRU 15 ini. Jadi daripada empat keseluruhan gabungan ataupun coalition itu tadi, kita dapat melihat ketiga-tiganya adalah parti tempatan kesemuanya. Hanya coalition Pakatan Harapan sahaja yang mempunyai parti yang diasaskan di Semenanjung. Jadi di sini kita dapat melihat sentimen di negeri Sarawak ini, mereka lebih gemar untuk mencari calon yang daripada parti tempatan sahaja, dan itu semestinya yang kita dapat lihat adalah perjuangan dilakukan oleh GPS juga dalam penggal-penggal yang lalu sejak ia ditubuhkan pada tahun 2018, dan di sini saya ingin membawa, jadi kalau Coalition Sarawak ini konteksnya di peringkat nasional adalah peranan mereka dalam menentukan siapa Perdana Menteri dan sekaligus kerajaan Malaysia lah. Dan kita dapat lihat dalam penggal lalu Malaysia mencipta sejarah di mana Perdana Menteri kita tiga orang Perdana Menteri dalam satu penggal, dan dalam proses pertukaran Perdana Menteri itu GPS telah memainkan peranan yang sangat signifikan dengan 19 ahli parlimen yang ada pada ketika itu, di mana ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, GPS telah memberi sokongan kepada beliau dan Perikatan Nasional, dan ketika selepas itu ketika Datuk Seri Ismail Sabri pula yang menjadi Perdana Menteri, GPS juga telah memberi sokongan kepada Barisan Nasional ketika itu. Jadi kita dapat lihat di sini secara ringkasnya GPS pada ketika itu menjadi kingmaker, dan ini kita dan dalam kedua-dua justifikasi keputusan GPS ketika itu adalah untuk memastikan kerajaan nasional dapat peringkat politik nasional adalah untuk mendapatkan kestabilan politik. Jadi itu di situ kita dapat lihat pendirian GPS pada ketika itu adalah untuk memastikan politik yang stabil supaya kita dapat meneruskan projek-projek pembangunan dan juga untuk memulihkan daripada ekonomi pasca COVID-19. Dan ini juga saya bawakan pendirian GPS ketika ini, yang sebelum-sebelum ini kita sudah menemubual beberapa pemimpinnya, dari pengerusinya sendiri, daripada Ketua Whipnya Datuk Seri Fadilah Yusof, juga daripada Presiden SUPP ataupun Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Sim Kue Hian. Mereka semua berkata pendirian GPS ketika ini adalah untuk tidak membuat rundingan sebelum keputusan PRU itu, dan mereka kerana ini GPS buat pertama kalinya akan bergerak solo untuk PRU, dan mereka tidak lagi terikat dengan Barisan Nasional kerana mereka mahu itulah untuk mengekalkan sentimen memperjuangkan hak-hak Sarawak begitu. Jadi mereka menetapkan pendirian untuk rundingan hanya dibuat setelah keputusan PRU itu keluar nanti. Jadi mereka akan melihat parti-parti gabungan mana di Semenanjung yang akan membuat majoriti. Kalau kita lihat memang kita jangkakan tidak akan ada simple majority. Jadi dari situ GPS ataupun pemimpinnya akan melihat lagi, kerana mereka walaupun belum keputusan di peringkat negeri Sarawak ini belum lagi dapat keputusan yang majoriti GPS di sini, tetapi kita dapat lihat dari segi aspek gabungan itu hanya GPS yang sudah mengesahkan akan meletakkan calon di kesemua 31 kerusi di Sarawak ini, dan keyakinan itu mereka memang nampak dari PRN yang lepas lagi, di mana mereka telah membuat sejarah juga kerana memenangi 76 daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri di Sarawak. Jadi keyakinan itu mereka bawakan untuk PRU 15 ini, kerana kata pengerusi GPS Tan Sri Abang Johari, pentingnya ahli parlimen yang ramai di Sarawak ini ialah untuk membawa suara Sarawak di peringkat parlimen nantilah, iaitu selain daripada menentukan kerajaan Malaysia, sudah pasti beliau juga daripada GPS ingin membawakan hak-hak Sarawak yang masih diperjuangkan melalui jawatan kuasa rundingan MA63, dan antaranya 3 lagi yang masih belum selesai ialah untuk mendapatkan geran khas contohnya. Harith. Baik, Fadilah, sedikit saja Fadilah, selepas hari ini, apa perancangan liputan hari inilah secara ringkasnya? Baik, jadi hari ini kita masih lagi berada di kawasan sekitar Kuching. Saya sendiri akan ada untuk membuat liputan dengan Datuk Seri Hajah Fatimah, iaitu Ketua Gerakan Ketua Jentera Wanita GPS, dan selain itu kita juga ada
rakan wartawan Nuzuluddin Abdul Razak yang akan membuat liputan Datuk Seri Abdul Rahman Karim Hamzah yang juga adalah Menteri Pelancongan di negeri Sarawak ini. Dan selain itu sudah pasti kita akan membawakan suara-suara rakyat di Sarawak ini juga. Kita ada rakan-rakan wartawan Michelle Ernie Big juga akan membuat liputan untuk mencari mengorek suara rakyat di kawasan Puncak Borno, iaitu salah satu kerusi panas ketika ini kerana kerusi penyandang Ahli Parlimen Puncak Borneo ialah Willy Mongin, iaitu daripada PKR sebelum ini, kemudian ke Bersatu, dan sekarang ini beliau telah pun diterima masuk ke BBP, tapi beliau masih belum dipasti lagi untuk dicalonkan di kerusi tersebut, dan itu sememangnya menjadi antara kerusi tumpuan di negeri Sarawak ini. Baik, terima kasih Fadila dan juga rakan-rakan setugas lain di Bumi Kenyalang yang akan terus membawakan laporan lanjut berkenaan dengan kerusi-kerusi panas, terutamanya pertembungan politik yang bakal berlangsung di negeri Sarawak itu. Dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak memperincikan berkenaan dengan dari segi gabungan ini, bagaimana kita ingin memahaminya, bagaimana ketelusan yang perlu ada dalam sesebuah gabungan. Itu antara perkara penting untuk kita fokuskan waktu ini. Jadi saya nak bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Fuad Othman yang merupakan Profesor Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Prof, terima kasih sudi bersama dalam Malaysia Memilih waktu ini. Pertama sekali, jangkaan Prof sendiri, ramai ada beberapa penalisis politik menyatakan bahawa tidak ada parti tunggal yang akan membentuk kerajaan yang mempunyai simple majority untuk membentuk kerajaan pasca PRU 15. Pemerhatian Prof, pandangan Prof sendiri melihat kepada perkara tersebut. Adakah mungkin akan ada parti tunggal yang mampu membentuk kerajaan kelak? Baik, terima kasih Haris. Pada pandangan saya, mengikut kepada kajian-kajian yang ada, di lapangan kita melihat zaman untuk mendapat satu dominan parti yang kukuh majoritinya sehingga boleh membuat satu kerajaan secara bersendirian, maknanya coalition, rasanya mungkin sukar untuk kita dapat lihat sekali lagi. Jadi pastinya pada ketika ini yang kita lihat dan berdasarkan kepada dapatan kajian, pastinya akan berlaku apa yang kita panggil sebagai kerajaan coalition of blocks. Nah, maknanya sama ada ketiga-tiga parti itu akan bergabung ataupun sekarang ini ada 4 blok yang besar kan, kita ada BN, kita ada PN, kita ada PH dan kita ada GTA. Jadi saya kira menjelang malam 19 hari bulan ataupun 20 hari bulan tu nanti, saya rasa kemungkinan besar kita akan melihat sekali lagi kerajaan campuran di antara 2 ataupun 3 blok. Kemungkinan besar 2 blok lah di antara sama ada terpulanglah sama ada BN dengan PN ataupun PN dengan PH ataupun PH dengan BN, kita tak tahu lagi lah. Tapi saya kira menjawab pada soalan Haris tadi, kita mungkin agak sukar lah untuk mendapat satu gabungan blok sahaja yang akan mendominasi sekurang-kurangnya 112 kerusi daripada 222 kerusi itu, Haris. Prof, sebelum kita nak berhenti rehat, bagaimana pandangan Prof melihat dari segi apa yang dinyatakan oleh Premier Sarawak Abang Johari bahawa perbincangan hanya akan dilakukan selepas apabila keputusan diketahui? Adakah wajar sekarang ini, sewaktu sebelum penamaan, perancangan itu sudah mula perlu dilaksanakan dalam perancangan pembentukan kerajaan? Saya rasa fokus yang perlu diberikan oleh semua blok-blok parti ini adalah bagaimana untuk memenangi pilihan raya dahulu. Ya. Supaya fokus dan strategi yang lebih boleh difokuskan kepada itu. Sebab kalau kita berbicara tentang selepas kemenangan yang mana kita belum tahu lagi menang ataupun tidak, ataupun jumlah undi yang menang, jumlah kerusi yang menang, pastinya dia akan menjadi satu titik pertelagahan lah, bukan titik persamaan. Yeah. Jadi saya kira kalau kita lihat keempat-empat blok ini bersetuju bahawa cerita pembentukan kerajaan itu kita akan berbincang selepas daripada keputusan itu keluar. Dan saya rasa itu adalah lebih terfokus dan lebih tepatlah kalau nak dibandingkan mereka berbincang berkenaan dengan pembinaan kerajaan sekarang lagi, ya Haris. Baik, Profesor Dr. Muhammad Fuad Othman, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan narrow down, lebih memperincikan lagi isu-isu yang bakal dibangkitkan serta bagaimana ianya mampu untuk memenuhi aspirasi rakyat. Kita berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.